Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pemuda Amanah sekolahkan PM. Kewujudan PAS bagi menambah sedap jenama Melayu Islam nampaknya tidak membawa apa-apa erti dalam perjuangan melawan rasuah, kata Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda. Beliau merujuk kepada Indeks Persepsi Rasuah atau Corruption Perceptions Index CPI dijangka akan diumumkan pada 25 Januari 2022 sebagaimana kebiasaannya ia diumumkan pada penghujung bulan Januari setiap tahun. Pada 28 Januari tahun lepas, Malaysia jatuh dari kedudukan ke-51 ke kedudukan ke-57 daripada 180 negara yang dinilai dalam CPI bagi tahun 2020. Skor Malaysia menurun 2 mata berbanding tahun sebelumnya, iaitu dari 53 mata ke 51 daripada 100 mata keseluruhan. Tegasnya dalam satu kenyataan di Facebook. Untuk rekod, kata Hasbi, Malaysia di bawah Kerajaan Pakatan Harapan memperlihatkan rekod terbaik di mana negara ini melonjak dari kedudukan ke-61 kepada kedudukan ke-51 daripada 180 negara dalam CPI pada tahun 2019. Skor Malaysia meningkat 6 mata berbanding tahun sebelumnya iaitu 2018 dari 47 mata ke 53 mata. Menurut beliau, pelbagai faktor menyumbang kepada penurunan kedudukan Malaysia bagi tahun 2020. Ini termasuk pendedahan beberapa kes berprofil tinggi, akses terhad kepada maklumat mengenai perkara kepentingan awam, skandal daging tidak halal, amalan Scheme of Things Kerajaan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah oleh penjawat awam yang berterusan serta lain-lain lagi. Sepanjang tahun 2021 pula, pelbagai isu integriti terus wujud secara berleluasa, katanya. Beliau menegaskan episod wakil rakyat melompat parti yang dibeli atau diugut dengan kes-kes rasuah amat mencolok mata. Ini termasuk kes ahli Parlimen Kuala Langat Datuk Dr. Xavier Jayakumar yang tiba-tiba melompat keluar keadilan selepas beberapa hari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menangkap kenalan keluarganya MA Tigaran yang dikaitkan dengan skandal projek di Perak. Hasbi juga membangkitkan mengenai beberapa wakil rakyat lain termasuk ahli Dewan Undangan Negeri Warisan di Sabah yang berhadapan dengan belian dan ugutan seperti yang pernah disebut oleh Datuk Seri Syafiee Afdal sendiri sebelum pilihan raya negeri Sabah pada 26 September 2020. Amat ironi apabila Malaysia bawah Kerajaan Perikatan Nasional yang mendakwa diri mereka kerajaan Melayu Islam, indeks persepsi rasuahnya menjunam. Walhal Islam adalah agama yang cukup keras melawan rasuah dan penyelewengan kuasa. Lebih memburukkan keadaan, timbul isu kehilangan wang bahan siasatan SPRM sebanyak 25 juta ringgit ketika membuat siasatan terhadap bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Luar Negara, Datuk Hasanah Abdul Hamid. Kemudiannya, seorang pegawai kanan SPRM ditahan kerana disyaki terlibat dengan kehilangan wang itu. Rakyat tertanya-tanya sejauh mana para pegawai dalam sebuah badan yang bertanggungjawab membanteras rasuah benar-benar berintegriti, bidasnya. Hasbi percaya pelbagai kes berprofil tinggi, termasuk isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki akan menyebabkan CPI bagi tahun 2021 terus jatuh menjunam berbanding tahun 2020. Peletakan jawatan ahli ekonomi Profesor Dr. Edmund Terence Gomez sebagai ahli panel perundingan SPRM pada 27 Disember 2021 adalah bon besar untuk persepsi rasuah di negara kita. Lebih aneh, kerajaan keluarga Malaysia dilihat tidak ambil berat isu tersebut seolah-olah negara tidak wujud Perdana Menteri. Kenyataan sambil lewa Perdana Menteri amat menyedihkan. Katanya tidak perlu rehatkan Azam Baki kerana sewaktu Lim Guan Eng dikaitkan dengan tuduhan rasuah dulu, tiada siapa yang minta Lim direhatkan.
Bercelaru sekali logik yang digunakan, sindir Hasbi. Beliau turut mempertikai kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang berkata saham yang dibeli oleh Azam Baki pada 2016 berharga RM330,000 bagi sejuta saham atau kira-kira 30 sen hingga 33 sen sesaham adalah mampu milik. Tidakkah Menteri itu sedar bahawa Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002 yang melarang pegawai awam daripada membeli saham dengan nilai melebihi RM100,000 pada nilai semasa? Isunya bukan soal kemampuan. Isunya adalah pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan dan tujuan peraturan tersebut diwujudkan pula sangat berkait dengan isu integriti. Ujar Hasbi yang giat dalam penerbitan buku-buku bertemakan politik. Beliau mengingatkan menteri tersebut supaya sedar bahawa rasuah bukan hanya dalam bentuk sogokan wang atau material semata-mata, tetapi juga memberikan maklumat mengenai saham yang bakal melonjak juga adalah satu bentuk sogokan. Misalnya, pemilik sesebuah perniagaan boleh memberi maklumat itu kepada seseorang pejabat awam dan sebagai imbalan, pegawai awam tersebut perlu membantu mereka dalam sesuatu perkara. Kata Hasbi lagi, alasan yang digunakan oleh Azam Baki di sidang media pada 5 Januari 2022 bahawa akaunnya digunakan oleh adik beliau Nasir Baki melucukan dan sukar diterima. Kerana hujah mempertahankan diri itu sendiri adalah bertentangan dengan Akta Perindustrian Sekuriti Depository Pusat 1991 SICDA di bawah Seksyen 25 4 yang menyatakan akaun sekuriti mestilah atas nama pemilik yang menerima manfaat. Malangnya, menurut Hasbi, penjelasan Azam Baki bukan hanya gagal menjawab dengan baik persoalan yang timbul, sebaliknya menimbulkan pelbagai persoalan-persoalan baharu yang semakin meragukan. Saya sangat bimbang melihat cara kerajaan khususnya Perdana Menteri menguruskan perkara ini. Integriti bukan hanya perlu ditegakkan, tetapi integriti juga mesti dilihat benar-benar ditegakkan. Tegas anak muda dari negeri Terengganu itu. Kegagalan kerajaan dalam menguruskan isu Azam Baki akan menjatuhkan imej negara dan menjejaskan persepsi pelabur antarabangsa bahawa kita tidak serius dalam menangani rasuah. Ramai Hang Nadim moden di negara ini yang mahu melihat negara ditadbir dengan penuh khidmah. Demi negara yang tercinta, belajarlah daripada kesilapan pemimpin terdahulu yang menyebabkan kita hilang di peta dunia. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.